أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, wahai Bani Israel, bahawa janganlah kamu menumpahkan darah berbunuh-bunuhan sesama sendiri, dan janganlah kamu mengusir sesama sendiri dari kampung masing-masing. Kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu, dan kamu sendiri pula menjadi saksi yang mengakui kebenarannya. Kemudian kamu ini, wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya. Kamu pula berbantuan-bantuan dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu, maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang berat, yang amat berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Mereka itulah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azab seksa mereka pada hari kiamat, dan mereka pula tidak akan diberi pertolongan. Ayat-ayat ini masih lagi menceritakan orang Yahudi yang ramai di Madinah. Mereka berhimpun di Madinah, berbagai-bagai kabilah, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan kabilah-kabilah yang lain. Daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, 12 orang anak Nabi Yaqub, 12 kabilah yang besar, kemudian berpecah-pecah. Allah Ta'ala menurunkan rasul-rasul ke kalangan mereka. Yang paling besar Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam, yang diberi kitab Taurat, dan Nabi Isa alaihi salam. Dalam kitab-kitab ini disebut tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sebelum berlakunya kiamat. Mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman ini. Mereka sangat mengharapkan, terutama dunia penuh dengan kezaliman. Baitul Maqdis Palestin dijajah oleh Rom. Mereka mengharapkan seorang rasul yang dapat memimpin mereka.
Ulama-ulama mereka mengajar, memberi tahu tanda-tanda Nabi akhir zaman, sehingga tahu tempat hijrahnya. Mereka tengok di Madinah ini bumi tempat hijrah Nabi akhir zaman. Mereka berkampung di situ. Dan Allah Ta'ala bawa Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj, singgah di Taibah, belum nama Madinah lagi, semayang di situ. Sudah ada tandanya. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Quran. Antara ayat yang kita baca tadi, mendedahkan apa yang ada dalam kitab Taurat, supaya mereka tahu ini Rasul yang dilantik oleh Allah. Rasul ni tak tahu membaca, tak tahu menulis. Dilahirkan di bumi Mekah yang kering, yang tak ada hasil. Ini Rasul sungguh, patut mereka percaya. Hanya segelintir saja yang masuk Islam. Sebahagiannya tak, sebahagian besar tak masuk Islam. Yang masuk Islam Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang Nabi sebut dia ahli syurga. Ni orang Yahudi ahli syurga. Allah menurunkan surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah, menceritakan persamaan yang ada dalam kitab Taurat, dengan harapan mereka masuk Islam. Antaranya yang kita baca 2 minggu lepas, tentang mengabdikan diri kepada Allah, taat pada 2 ibu bapa, kaum keluarga, menjaga anak yatim dan orang miskin, berbuat baik pada manusia, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Ini semua hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Ayat yang kita baca hari ini berkait dengan penyelewengan orang Yahudi, tak ikut kitab mereka. Bila mereka pergi di Madinah, bergaul dengan orang Madinah. Di Madinah ada 2 kaum yang besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini berperang antara satu sama lain. Orang-orang Yahudi bergabung. Sebahagian kabilah bergabung dengan Aus, sebahagiannya bergabung dengan Khazraj. Bergabung. Bila 2 kabilah ni berperang, dia berperang juga. Termasuklah berperang sama-sama Yahudi. Orang Yahudi ini beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya Nabi Musa, Nabi Harun, Rasul-Rasul yang lain, beriman pada kitab Taurat, percaya pada kitab Taurat, di mana Allah Ta'ala mengharamkan mereka membunuh sesama agama mereka. Tiba-tiba mereka berbunuh antara satu sama lain. Allah Ta'ala dedahkan, wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, kamu telah mengadakan perjanjian dengan Allah, tidak boleh menumpahkan darah sesama kamu, tidak boleh menghalau antara satu sama lain dari rumah dan kampung halaman, rampah rumah bila kalah perang. Kamu berikrar dengan janji ini, dalam kitab Taurat disebut. Kamu menyaksikan, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, kemudian kamu membunuh sesama kamu. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, halau dari rumah, rapah rumah dan alat-alat rumah bila kalah perang sesama agama kamu. Kamu melakukan dosa dan berperang. Tazaharuna alaihim bil ismil udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa muharramun alaikum ikhrajuhum. Bila ada yang ditawan, kamu tebuh pula tawan ni, terima duit tebusan tawanan perang.
padahal sama-sama saudara kamu, kitab yang sama, rasul yang sama. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal diharamkan kepada kamu menghalau mereka. Allah Ta'ala haramkan, disebut dalam kitab Taurat. Kamu bangga sangat mu ni orang Islam, beriman pada Allah, ikut Nabi Musa. Daripada Islam ubah nama Yahudi, agama Yahudi agama betul, beriman pada Allah. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Adakah kamu beriman dengan separuh kitab, kamu kufur dengan separuh yang lain? Kamu beriman dengan Allah, percaya pada Allah, tak makan babi, tak minum arak, ada dalam kitab kamu. Kamu semayang, tapi membunuh yang diharamkan oleh Allah. Kamu bunuh sama-sama kamu. Tebuh tawanan perang pula, terima duit pula, diharamkan. Adakah kamu beriman dengan separuh kitab Taurat, kamu kufur dengan separuh yang lain? Bak semayang ikut Taurat, bak puasa ikut Taurat, nikah kahwin ikut Taurat, makan minum ikut Taurat. Tapi bak hukum hakam yang berkait dengan peperangan, dengan muamalat, mu tak ikut kitab Taurat. Adakah beriman dengan separuh kitab, kufur dengan separuh yang lain? Tuhan tanya. Padahal kena beriman dengan semua kitab. Kitab Allah belaka. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian. Percaya separuh kitab, kufur dengan separuh yang lain ini. Malaikat kehinaan, kerugian hidup di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Di hari kiamat dicampur dalam azab neraka yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lalai buat apa yang kamu kerjakan. Ini hak orang Yahudi. Apa tujuan Allah Ta'ala turun pada kita ayat-ayat ni? Cerita orang Yahudi, bukan untuk Yahudi saja, termasuk untuk kita. Ulama tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar pengejaran diambil dari lafaz yang umum, bukan sebab turun ayat itu sahaja. Maknanya beritahu juga orang Islam dengan Quran, sekiranya bak semayang, bak puasa, bak pergi Mekah, bak pergi umrah, nikah kahwin ikut Quran, tapi bak muamalat, bak politik, bak ekonomi, bak pemerintahan negara tak ikut Quran. Ini dia, serupalah, serupa je. Hukum hudud tak ikut Quran. Bak jual beli, aku jual lah, aku terima lah, lepas tu ke dakwah riba. Jual beli ikut Islam, riba tak ikut Islam. Ini dia. Nikah kahwin ikut Islam. Undang-undang muamalat, undang-undang jenayah, undang-undang antarabangsa, politik, ekonomi dan lain-lain tak ikut Islam. Semua ada dalam Quran mereka. Kalau Tuhan kata ke orang Yahudi, wahai orang Yahudi, ada yang beriman dengan separuh kitab, kufur dengan separuh lain, maka orang Islam begitulah juga. Sekiranya beriman dengan separuh kitab, kufur dengan separuh yang lain. Tuhan kata pasal apa jadi begitu? Ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Beli dunia, bayar dengan akhirat. Beli dunia, bayar dengan akhirat. Dunia ni berapa harga sangat, akhirat selama-lamanya. Tapi dunia nampak cokoh, akhirat tak nampak lagi. Gomo pitih dulu. Hak dunia dulu, akhirat tak nampak lagi. Ini dia. Sanggup tukar dunia dengan akhirat. Inilah orang yang beriman dengan separuh kitab, tak beriman dengan separuh yang lain. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Maka tidak diringankan azab terhadap mereka, dan mereka tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita orang Yahudi, kecuali dia masuk Islam.
Itu juga cerita orang Islam, kecuali dia bertaubat, balik kepada perintah Allah. Wallahu alam.